Hai semua, Assalamualaikum. Semua boleh dengar apa yang saya cakap? Alright, okay. Masih lagi kosong viewer. Tak ada orang. Okay. Kalau tak apalah, kalau macam tu saya mulakan live saya hari ini. Okay, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat bekerja pada hari Isnin. Okay. Hari ini saya selaku junior programmer kat sini dekat Amti Solution ni nak kongsi dekat korang berkenaan tajuk kita pasal berkenaan Google Family Link. Okay. Seperti mana minggu-minggu sebelum ni kita ada belajar juga pasal Google. Kita ada belajar pasal Google Keep, Google Drive, Google One, Google Doc dan macam-macam lagi lah. So Google Family Link ni adalah salah satu daripada cabang Google apps yang apps provide. Okay. Google Family Link ni, Google Family ni adalah satu aplikasi di mana kita boleh pantau anak-anak kita ataupun adik-adik kita nak menggunakan handphone diorang. So macam kalau kita boleh restrict diorang untuk tak boleh buka laman web ataupun aplikasi ataupun macam-macam lagi lah penggunaan Google Family Link ni. Okay. Apa tu? Contohnya kita boleh tengok aktiviti mereka, tengok macam kalau dia main game ke apa kan, kita boleh tengok dia main game apa, and then berapa lama dia main. Setakat tu je. Kita juga boleh tengok aplikasi mereka. Contoh macam dia nak muat turun game kan, kita boleh tak bagi dia. Kalau dia kata boleh, kalau dia minta permission tu kat kita, kita accept, baru dia boleh download benda tu, aplikasi ataupun game yang dia nak buat. Okay. Lagi dekat dalam Google Play Store tu akan ada recommend macam apa yang di-showkan, apa yang dia sesuai lah untuk dia rasa macam nak ke tak nak kan. Biasanya benda-benda ni macam pendidikan lah lebih. Okay. Lepas tu, okay, kita boleh tengok skrin dia. Okay. Contoh macam kita nak hadkan masa dia kan. Kita tak nak bagi dia guna lama sangat handphone tu. So kita boleh set masa dalam, contoh kita nak buat 2 jam suku kan. Then kita set masa, orang adik kita ke ataupun anak kita bila guna je sampai je waktu dia, terus handphone tu terpadam. Maksudnya kita tak boleh buka selagi tak ada permission daripada parents. Ini yang saya cakap tu, dia boleh kunci. Contoh macam kita nak kunci pukul 12 malam sampai pukul 7 pagi, kita tak boleh buka handphone. Anak kita atau adik kita tak boleh buka handphone, and then nanti selepas pukul 7 pagi baru anak kita boleh guna ataupun adik kita boleh guna. Seterusnya kita boleh tahu lokasi dia. Dekat dalam app ni, dalam aplikasi ni kita boleh detect kat mana adik ataupun anak kita ni berada. Macam kalau dia nak keluar ke apa kan, dia akan nak keluar ke mana, kita boleh tekan dekat sebagai parent tekan, and then dia akan check lah location, dia akan buka kita punya anak atau adik kita punya location secara automatik. Maksudnya kita tekan location, memang dia akan sentiasa on. Dan phone budak tu memang tak akan boleh nak off location selagi kita yang tak off kan, parent. So kita boleh tahulah ke mana dia pergi, ke mana. So benda ni adalah satu feature yang bagus lah untuk Google Family Link ni. Okay. So Google Family Link ni adalah aplikasi dekat phone. Ya, tapi benda ni pun kita boleh kawal juga dekat website dekat sini juga. So sebelum tu kalau macam kita nak download kan, buka Play Store. Lepas tu kita cari Google Family Link. Okay. Google Family Link macam ni, Google Family Link, and then download. Lepas download tu dia akan tanya kita ada dua, parent ataupun children. So kalau contoh kita nak jadi parent, maksudnya kita yang kawal, kita pick parent. Kalau untuk children, dia akan bawa kita untuk download yang children punya.
So nanti kalau children punya application dia akan tulis kat situ parental control. Lebih kurang macam ni lah. Dia akan tunjuk parental control. So dekat sini kita akan tahulah anak kita dan kita boleh pantau anak kita dekat aplikasi parental control ni. Okay. Kita tengok macam mana cara untuk parent untuk manage anak dia supaya dia boleh restrict some benda-benda yang tak sepatutnya. Okay. Okay. Kita boleh pantau anak kita melalui kat sini. Kita tekan dekat Google account dekat website and then kita tekan people and sharing. Saya dah set up dah supaya saya punya yang dekat komputer ni adalah dia punya parent ataupun family manager and then saya buat saya punya account lagi satu supaya as yang kita supervise, yang kita nak tengok, kita nak manage. Kat sini saya tekan manage family group. Kat sini kita tekan ini yang kita nak manage. Okay. So account ni kita dah boleh manage lah dia punya tu. Contoh macam control kat Google Play kan. So dekat Google Play ni dia ada purchase, ada content restriction. So kalau contoh macam anak-anak atau adik-adik yang macam kita dah connectkan dengan bank atau apa-apa and then kita nak restrict dia supaya kalau contoh macam tiba-tiba dia main tekan-tekan kan, main tekan pak terbeli. So melalui Google Family Link ni kita boleh buat supaya kalau dia tekan je kita tak bagi no approval. So bila no approval tu bila dia nak beli apa-apa memang tak boleh. Apa-apa pun tak boleh kita nak guna dalam purchase dalam Google. And then dekat sini kita boleh restrict dia punya content macam dekat Play Store kan kita nak hanya game yang rated 12 ke atas saja yang boleh. Ataupun 16 ke atas, 14 ke atas, 3 ke atas, macam-macam lagi lah. Biasanya most restrictive ni yang 3 ke atas sebab game-game banyak semua 7, 12 ke atas. Jadi kalau 3 ni game baby lah lebih kurang macam tu. Lepas tu dekat website on Chrome. Website on Chrome ni kita boleh kawal juga dia punya Chrome. So maksudnya kalau adik-adik kita macam main contoh kita nak main macam selalu main TikTok ke, tengok YouTube ke, Facebook ke, macam diorang kita tak nak lah macam tak payah tengok website-website macam tu, website-website tak senonoh ke apa kan, kita boleh terus block. Okay. Contoh dia macam saya manage site dekat kita block site yang tak sepatutnya lah macam kita tak nak bagi dia tengok. Tekan kat block site. Contoh saya tulis TikTok lah. TikTok. Okay, kita block website ni. So dekat so dekat handphone adik atau anak kita memang tak boleh buka TikTok. Contoh, saya tunjuk contoh. Sekejap, saya dia approve site patutlah. Okay. Okay. So bila contoh saya tekan block site dekat tiktok.com dia akan keluar macam ni. Dia akan ask parent tu untuk permission. So kalau nak kena tu nanti bila kita tekan ask permission, so dia akan hantarlah dekat parent punya. Boleh tak kalau saya ada pakai dua phone kan. So
dia akan tanya kat sini, Mursyid wants you to approve the website. So dia nak kita approve, boleh ke tidak? Macam ni, dia akan keluar macam ni lah. Dia akan tanya dia ke tidak. Boleh nampak kan approve tu. Okay, so kalau contoh kita tekan approve, and then so apa tu, website ni, uh, budak ni boleh, anak atau kita ni boleh tengok lah website tu. So dia tak adalah maksudnya segala benda ni dipantau dan boleh kita approve atau tak approve nak buka website tu. Okay. Kalau allow ni macam semua benda tak boleh kecuali apa yang kita bagi saja. Macam hanya boleh buka YouTube je ke, atau hanya boleh buka Google yang apa, macam classroom ke atau apa-apa yang berkaitan dengan pembelajaran lah. Boleh lah kalau macam tu, just kita tulis lah apa yang patutnya kita allow kat situ. Lepas tu filter on Google search. Kat sini pun kita boleh filter lah apa yang kita nak, kita bagi anak atau adik kita nak tengok. Macam kalau tekan benda macam nak tekan gambar apa-apa kan, takut terkeluar gambar yang tak senonoh atau apa-apa, kat sini dia boleh save search lah. Dia akan filter gambar-gambar yang tak elok apa semua daripada Google search. Kat sini ikon data setting. Untuk Android apps ni pula, macam ni, saya kat sini dia ada apa yang dia download, kat dalam phone dia. Jadi contohnya lah, kalau saya tak nak bagi dia buka, maksudnya kalau dia cari benda tu memang takkan jumpa. Okay. Contoh saya dekat dalam ni ada tulis ni chess, play and learn. Lepas tu dekat dalam saya punya handphone ni ada chess. Tau. So bila ada chess, okay, saya nak supaya jangan kita restrict benda tu. Kat dalam phone ni nanti chess tu dah tak ada dah. Kalau saya search chess tu memang dah tak ada dah dalam ni. Sebab dia akan auto uninstall. Lepas tu kat dalam Play Store pun tak ada juga chess yang saya nak tu. Chess, play and learn. Dia akan tulis macam ni, your parent has blocked this app. So ini ada antara feature-feature yang bagus lah untuk restrict pergerakan ataupun nak tengok anak-anak tu macam mana, apa dia punya apa yang dia punya dia buat apa, dia download game apa-apa semua kita boleh tengok kat sini. Yang nak set timer penggunaan macam ni boleh ke? Boleh. Kalau nak set timer tu boleh, tapi dekat application. Okey, sekejap saya buka ni Sebab kalau dekat website ni dia tak banyak benda yang kita boleh maksudnya tak banyak benda yang boleh kita tengok dekat sini. Maksudnya kita tak dapat tengok lah location dia, kita tak dapat nak tengok restrict dia punya tu. So kita buka application. So bila kita buka application ni, buka application, dia sepatutnya pakai phone lah sebab benda ni apps. So dia kena pakai handphone. Jadi saya ada download benda dekat dalam ni, boleh buka. Okay, dekat sini kalau saya tekan ni dekat aplikasi dekat handphone, tapi saya boleh buka dekat website. Jadi dekat so macam ni dia akan keluar request yang tadi, kalau nak boleh tak buka TikTok kan. So kita tekan approve. So budak tu atau adik kita bolehlah masuk dekat dalam tu. We can now visit TikTok. Okay, macam macam ni kita pun boleh juga kalau nak restrict game ataupun certain benda yang kita nak buat. So macam contoh kita nak bagi dia buka Google Chrome terlalu lama kan. Kita boleh
restrict je. No limit, set limit sampai pukul berapa. Berapa minit je dia boleh guna. Sehari boleh guna berapa. So, kat situ kita boleh restrict penggunaan aplikasi. Macam-macam aplikasi lah yang ada yang boleh ada kat sini. So, dia boleh restrict macam-macam. Lepas tu, dekat sini kita boleh tahu location. Kita boleh tahu location dia kat mana. Update just now. So, kalau macam anak-anak tu keluar pergi mana-mana, bawa handphone kan kat mana-mana, so dia akan auto force location. Dia akan macam ni. Sekejap saya tunjuk. Okay, location kat sini, kalau kita tekan, dia akan keluar macam ni. Block. So, kita anak-anak atau adik-adik memang dah tak boleh buka langsung. Dia tak boleh tutup langsung location. Jadi kat situ, location tu sentiasa ada. Kita boleh tengok lah kat mana dia. Then, ini yang kalau kita nak set screen time. Screen time tu macam, okay, sampai pukul berapa, macam hari Ahad berapa jam, Isnin berapa jam, Selasa berapa jam dan seterusnya. Lepas tu time, pukul berapa kita nak bagi dia. Kat sini lah kalau kita nak set timer untuk penggunaan ni. Ini lepas tu kita pun dapat tahu juga kalau dia download apps apa-apa kan. Macam ni saya baru lepas download Chess kat dalam ni. So dia akan keluar dekat dalam dekat sini apa yang kita install kat situ. Itu sajalah yang ada feature-feature yang ada dekat dalam Google Family Link. Ada sebarang pertanyaan lain? So kalau tak ada, kita sampai sini sajalah berkenaan Google Family Link. Google Family ni bagus untuk, yelah kita nak pantau anak-anak kita, adik-adik kita penggunaan dia. Takut, yelah sekarang ni kan zaman digital kan, macam-macam ada, macam-macam boleh keluar konten-konten tak senonoh ke apa ke. Feature dia ada limit tak ke, semua free. So far yang saya search kat dalam, yang saya tengok dekat dalam ni, semuanya tidak berbayar. Semuanya boleh digunakan secara free lah, tak ada apa-apa macam set timer ke apa-apa, semua tu free. So far yang saya tengok lah, dia tak ada penggunaan pembayaran apa-apa. Features dia. Ada lain ke nak tanya? Dia pun juga boleh guna dekat Android, boleh juga guna dekat iOS, macam ada yang pakai Apple kan, iPhone kan, pun boleh juga. Okay. So setakat situ saja saya punya penerangan berkenaan Google Family Link. So sebelum tu saya nak perkenalkan, Amti Solution ni juga menyediakan pelbagai training berkenaan IT, dan kalau ada apa-apa sebarang soalan berkenaan IT pun boleh juga kontak kami dekat Facebook Amti Solution atau kat website kami, ataupun nombor telefon yang tertera di bawah sini, 012-94160001. Okey, kat situ. Okey, apa-apa pun, selamat hari Isnin dan Assalamualaikum.